right? So first thing dia akan tanya selalunya pasal konsep lah, definition, iaitu yang inilah. So proses untuk maintain stable internal environment, dalaman, tahu. Jangan kamu cakap stable environment saja. So kena ada internal, dalaman. Okay. In living organism, mestilah kena living tau, kena hidup. Benda hidup. Okay. So through physiological processes. Okay, so macam mana kita nak maintainkan dia? Sekejap, sebelum tu. Kita kena maintainkan dalam set point ataupun normal range dia. Okay, so kalau suhu tu meningkat, kita akan buat apa? Sweat. So suhu akan menurun. Macam itulah. So kalau suhu tu sejuk, kita akan buat apa? Kita akan menggigil. So suhu badan kita akan menaik. Macam tu. Dalam normal range. Untuk certain punya proses lah. Ini kalau suhu badan. Kalau benda lain pula. Okay. So yang penting ada set point dia. So benda ni semua internal environment kita kena maintain lah. Okay. Dan kita maintainkan tu selalunya menggunakan ini. Mekanism ini. Negative feedback mechanism. Okay. Kebanyakanlah proses dalam badan kita melibatkan negative feedback mechanism. Okay. Di mana contoh body temperature, blood glucose level. Ini yang paling biasa lah yang kita belajar. Right. Okay. So dalam pengawalan aturan kita punya badan ni, ada melibatkan receptor, okay, control center which is the brain, medulla oblongata tu semua, dengan effector. Okay. So ini proses dia lah. So saya tak nak tengok yang ni, saya terus kepada yang gambaran yang dah lengkap yang ini. Okay, so kalau ingat setiap slide tu dia tunjuklah, dia terangkanlah reseptor tu apa dia buat, lepas tu control center tu apa dia buat. Okay, so saya terus gambar yang ini. Kalau kita nampak kat sini, yang ini adalah dia punya set point yang normal. So bila value set point tu meningkat, dia akan didetect oleh reseptor lah. So fungsi reseptor, I think you all know already. So fungsi dia untuk detect lah apa-apa perubahan yang berlaku, right? So dia akan hantar message kepada, message tu kiranya dari segi impulse lah kan. Okay. So dia akan hantar ke control center iaitu the brain or the medulla oblongata lah. Lepas tu dia akan tafsirkan, okay, and then hantar message lagi kepada effectors. So penghantaran message tu selalunya dalam impulse lah, electrical impulse. Kecuali effectors ni akan mungkin boleh jadi glands, dia akan rembeskan hormon ke apa untuk nak turunkan balik value dia kepada normal punya value. Okay. So effectors tu boleh jadi macam-macam lah, boleh jadi muscle, boleh jadi gland, kelenjar ke apa kan. So kalau muscle kita akan bergerak, kalau gland dia akan rembeskan hormon. So effectors ni boleh jadi macam-macam. Okay. Sama jugalah kalau set point dia, value dia menurun daripada set point. So the same thing happen, dia nak naikkan balik value dia kepada normal punya range. Okay. So kalau soalan tanya, what is the feedback mechanism? So awak ceritalah ada dua. Kalau dia tanya markah dia, awak tengok pada markah. Kalau markah dia 2, masukkan dua-dua lah. Positif dengan negative feedback. Okay. So nampak ni negative feedback in most homeostatic control. Tu saya kata tadi, selalunya untuk control dalam badan ni adalah negative feedback lah. So negative feedback ni change in opposite direction. Maksudnya bila dia meningkat, nilai tu meningkat daripada normal, dia akan cuba untuk turunkan balik nilai tu. Kalau nilai tu menurun daripada normal, dia akan cuba naikkan balik. Opposite direction. Okay, so itu negative feedback. Tahu, okay. So paling common yang kita ada belajar juga yang blood glucose tu lah. Yang ingat tak bila gula tinggi, apa dia akan buat, apa yang dia akan rembeskan. Lepas tu nanti apa yang, tindak balasnya apa. Okay. So itu blood glucose level. Tu negative feedback. Yang positive feedback pula, yang rasanya memang ni je kot positive feedback. Contoh yang inilah, secretion of oxytocin during childbirth. Maksudnya masa bersalin. So bila sakit, dia akan sakitkan lagi supaya baby tu boleh keluar.
Tak boleh lah kalau contohlah masa nak bersalin kan, sakit lepas tu dia akan negative feedback. Jadi kurang sakit. Tapi bila baby tu nak keluar kan. So ini contoh positive feedback. Childbirth. Kalau soalan tanyalah tapi jarang pun dia tanya. So ini regulation of blood glucose level. Macam saya kata, bila high what happen, bila low what happen lah. Okay. So dalam nak regulate kita punya blood glucose ada receptor, control center dengan effectors. Memang semua ada dalam regulation tu, semua ada tiga benda ni. Tapi untuk blood glucose, inilah islets of Langerhans, pancreas, itu organ-organ yang terlibat. Kalau untuk body temperature lain pula dia punya receptor. Okay, dia punya control center, dia punya effectors lain pula. Okay, so untuk blood glucose inilah. Tahu, okay. Yang kamu macam, kalau dia tanya, example of effectors for blood glucose level. So it's liver semua ni lah. Dia spesifik. Spesifik kepada apa yang kita nak control. Faham Okay. Sekejap. So ini gambaran dia. Hopefully you still remember gambar ini. So gambar ni ditunjuk pada gula yang tinggi. Iaitu term dia hyperglycemia. Okay. So, bila high, apa yang berlaku? So, hyperglycemic kan? Okay. So, dia akan stimulate beta. Ingat, kalau tinggi, siapa yang selalu duduk kat tinggi-tinggi? So, mestilah Sultan, Agong kan? So, diorang mesti bahasakan diorang beta, nak rakyat beta, benda semua tu. So, awak ingat beta. Beta cells. High beta. Okay. So, beta cells ni, of islets of Langerhans dekat pancreas ni, akan rembeskan insulin. Okay. Insulin ni akan pergi dihantar melalui darah ke 3 tempat. Ingat tak 3 benda kan? Blood cell, supaya sel tu ambil banyak gula supaya buat cellular respiration. Kan, ingat kan? Satu lagi yang ini, supaya liver tu ambil banyak gula dan simpan sebagai glycogen. Okay. Satu, ingat lagi tak lagi satu? Dia pergi kepada conversion of glucose tu kepada lipid. Lipid ataupun protein. Tu yang saya kata kalau orang terlampau banyak makan gula, nanti kalau orang tu tak aktif macam tidur je kan, so dia akan jadi lemak. Right? So inilah dia. Okay, so 3 benda tau. Ingat insulin tu akan attack 3 benda. So dalam 3 benda ni, itulah usaha untuk nak menurunkan balik awak punya gula tu. So blood glucose akan decline, menurun balik kepada set point dia, normal balik. So itu ni contohlah penerangan macam mana sel tu ambil lagi banyak glukos tu. Okay? So di mana insulin tu akan menyebabkan dinding sel tu akan lebih permeable kepada glukos. So glukos boleh masuk banyak. Okay. So nampak ayat nombor 2 ni. Bila glukos masuk, akan ada oxidation of glucose. Ini maksudnya slashkan dengan berlakulah cellular respiration. So samalah maksudnya tau. Cellular respiration tu di mana glukos mengalami oxidation. Menghasilkan CO2 dengan air. Yang kita hembuskan tu CO2, kan bila kita hembuskan tu ada wap air kat tangan. Itulah dia cellular respiration telah berlaku lah kiranya. Tahu Okay. So ni pun sama juga, increase glucose tukar jadi glycogen. So dia simpan dalam muscle, dalam liver lah. Stored in liver and muscle cell, banyak dekat liver lah. Okay. Tak ada. Okay, so blood glucose akan normal balik. So ini cerita dia pula bila hypo pula, rendah pula. So tadi hyper, gula tinggi kan. Bila tinggi, kamu ingat siapa kat tinggi tu Sultan. Okay, beta. Macam tu. Okay. So ni alpha cell. So alpha cell akan riliskan glucagon. Okay, so glucagon. So tadi tu insulin, awak ingatlah bila glukos tinggi insulin. Kan orang selalu kalau diabetik tu dia akan cocok insulin. So bila gula dia tinggi, insulin akan dirembeskan. Kalau yang rendah tu awak teruslah ingat yang opposite dia, glucagon lah. So alpha cell, glucagon. Okay. So sama juga dia akan pergi kepada pancreas, alpha cell lah. Okay. So dia akan rembeskan glucagon pula.
So glukagon ni akan pergi kepada 3 tempat tadi tu dan mengoppositekanlah proses yang berlaku tu. Macam contohnya apa tadi? Dia pergi kepada liver, dia akan pecahkan glycogen yang tersimpan tu kepada glukos. So glukos tu masuk dalam darah, dia tingkatkan baliklah jadi normal. Kalau macam lipid tadi tu kan tadi insulin, glukos akan tukar jadi lipid. Okay, so kiranya kalau yang glukagon ni pula, yang lipid tu tukar jadi glukos. So sebab itulah kalau kita time puasa, masa itu kita tak makan gula apa-apa, so kiranya masa time tu kita punya gula rendah, kita masih boleh survive. Sebab ada lipid, lemak kita kan. Ada juga simpanan glycogen. So semua akan ditukar jadi glukos. Okay. Lepas tu sel badan kita pun kurang menjalankan cellular respiration. Sebab tu masa tu kita penat, lemah je kan. Awal-awal tu je aktif, pagi-pagi je. Sebab pagi-pagi tu kita baru lepas sahur, so masih banyak glukos. Okay, so dah petang tu dah kurang lah cellular respiration berlaku. Jadi ATP pun kurang. Okay, so sebab tu kita lemah. Right. Okay, so ni contoh gambar ni lah. Tengoklah balik nanti jenis-jenis. Okay, dan dah cerita. Okay, so kita masuk yang part ni lah. Structure dengan function of kidney. Okay. So, first thing, structure. Hopefully you remember lah structure dia glomerulus mana kan. So ni try lah ingat balik dia punya dia punya location ni So kidney tu yang kat sini. So kita akan fokus kat apa yang berlaku dalam ni lah. Alright. So nanti daripada kidney tu dia akan sambung ke urinary bladder menggunakan ureter lah. Okay. Lepas apa lagi? Tu je lah kot. Ureter yang keluar tu uretra. Itulah kena bezakan. Soalan ni sangat jarang lah dia keluar structure. Cuma mungkin dia akan keluar masuk objektif. Okay, so label ke apa kan? I don't know lah. So yang ini pun region dekat kidney tu. So try to hafal juga. Okay. So kamu tengoklah di mana sebenarnya yang nephron tu terletak. Okay, dekat kawasan mana tu. Right. So cortex yang mana ini. Lepas tu medulla ini. Okay. Apa lagi yang kat sini tak ada lah kot. Ni just tahulah dia punya structure tu. Okay kot. Okay, so kalau kita tengok dalam gambar ni, dia tunjuk dah dekat mana sebenarnya satu nephron tu berada. Dekat sini lah, dekat cortex dengan medulla tu. So kiranya kat kawasan sini lah. Okay, sebab dalam satu nephron tu dia akan ada pembahagian tau. So atas ni adalah cortex, bawah ni adalah medulla. So di tengah-tengah. Okay. Nampak dalam gambar ni. Ni satu nephron. Okay. So ada pembahagian. Atas ni cortex. Bawah ni medulla. Okay. So yang ini collecting duct. Kan ini yang loop of Henle tu. Aloh diloh tu. Okay. So ini tak ada apa-apa. So there are two types of nephron. Cortical nephron. Kawasan dekat cortex region. Juxtamedullary nephron adalah loop of Henle. So kiranya kita boleh bahagikanlah kawasan satu nephron tu kepada cortical dengan juxta. Just hopefully you still remember lah. Ni apa, tak ada apa-apa, dia cerita kawasan je lah. Okay, so ini bahagian pada satu nephron. Okay, bahagian pada satu nephron ada glomerulus, corpuscle Bowman, proximal convoluted tubule, PCT. Okay, dalam make sure jangan tulis short form lah. Kalau awak nak tulis short form, buat macam ni lah. Kalau contoh kan awak tak ingat ejaan convoluted ni, macam tak pasti. Okay, so dalam kurungan awak buatlah PCT tu. Okay, hopefully macam saya kata banyak kali, pemeriksa tu akan mungkin tanda yang inilah. So kalau boleh ingat semua, ingat betul-betul. Kalau macam betul-betul terlupa sangat, boleh buatlah dalam kurungan PCT. Okay. So loop of Henle dekat medulla. Yang ini distal convoluted tubule, DCT, collecting duct pun dekat medulla. Okay.
So ini adalah laluan. Laluan darah, bukannya laluan urin tau. Bukan laluan yang apa? Urea tu semua. Ini darah. Okay, daripada aorta masuk renal artery. So masuk pada afferent arteriole dan masuk pada glomerulus. So keluar balik pada efferent dan masuk vasa recta dengan renal vein. Ini masuk inferior vena cava. Kenapa inferior vena cava? Sebab inferior kan bahagian bawah. Satu lagi kan superior. So ini inferior bahagian bawah. Okay. Dan kamu kena ingat antara laluan ni dia ada sebut pula perbezaan diameter. Perbezaan diameter. Tahu okay, antara afferent ni dengan efferent. Okay, so di mana afferent ni lagi besar, bigger diameter dia, yang efferent tu smaller. So disebabkan oleh inilah dia ada yang hydrostatic pressure tu. Ada yang terturas dekat glomerulus tu. Nantilah, so if you still remember kan. Okay, dia saya sebut tu macam adalah juga hopefully kan dan nak ujung-ujung ni. Janganlah lupa pula kan. Okay. So glomerulus adapted for filtration, dia berlakulah penapisan kat situ, banyak berlaku kat situ. Ni tak ada apa-apa. Okay, so function of nephron tu pun ni boleh baca sendirilah kod Saya tak nak go through that one, you can read yourself. This one, setiap bahagian tu ada berlakunya proses yang berlainan. So ada ultrafiltration, reabsorption dengan secretion. Okay. Just nak ingatkan yang ultrafiltration tu adalah daripada darah ke nephron. Yang reabsorption adalah daripada nephron ke darah. Okay. Yang secretion pula daripada darah ke nephron. Balik. Okay, salur darah lah, bukan darah lah. Salur darah kepada nephron. Tahu, okay? Ni penerangan lah setiap satu tu, you can read yourself. Basically apa yang inilah saya dah bagi tahu tadi. Dari mana ke mana kan. Okay, so ultrafiltration berlaku di mana? Dekat glomerulus dengan capsule Bowman lah. So proses ini adalah pasif. Okay, di mana dia bergantung kepada concentration. Daripada high to low. Pergerakan ni daripada high to low. Okay. So dan proses ini akan mengasingkan molekul-molekul yang kecil dengan molekul-molekul yang besar. Nampak ni? Large, separation of large dengan small molecules. Okay. Okay, lepas tu consists of 3 layers. So ada lining, basement membrane, capsule Bowman. Ni biasalah. Okay. So inilah yang layer yang dekat apa tu? Ni. Glomerulus. Okay. Lepas tu apa lagi Tak ada dah kot. So ni gambaran lah tadi tu. So ultrafiltration berlaku sebabkan oleh glomerular endothelial lining. So dia ada dia terdiri daripada simple squamous. Okay, simple squamous. Mungkin juga tahu dia akan tanya apa jenis sel yang ada dekat glomerular endothelium. So awak kena fikirlah simple cuboidal ada banyak, simple squamous. So kena pandai fikir. Dekat glomerular mesti simple. Kenapa kena simple? Kenapa tak boleh yang stratified kan? Ingat tak hari tu? So sebab dekat glomerulus tu ada proses penapisan. Jadi tak bolehlah kalau yang stratified. So dia kenalah yang simple supaya boleh tembus. Okay, so squamous pun sebabkan oleh itu jugalah. Tak bolehlah cuboidal ke apa lagi satu tu. Cuboidal dengan yang bentuk panjang tu. Benda saya tak ingat yang tu lah. Okay, so yang simple squamous. Tahu So dan dia ada highly porous. So kenapa kena ada highly porous? Sebab berlakunya penapisan kat situ. So banyak benda yang perlu ditapis. So kenalah ada banyak liang-liang rongganya tu. Okay. Tak ada apa-apa. Tapi ingat RBC tak boleh keluar sebab dia adalah molekul yang besar. Faham Okay. So itu basement membrane pula made of collagen, tak ada apa-apa. Filter. Nampak? Tadi yang tapis, yang lubang-lubang je. Lepas tu layer yang kedua pula, basement membrane ni sebagai filter lah. Okay. Di mana plasma protein cannot pass through.
Most solutes can pass through lah. So kiranya setakat ini ada dua benda yang tak boleh lalu, red blood cell dengan plasma protein. Tahu? Okay. So bone capsule lining wrap around the glomerulus. Okay, so simple squamous juga. Ingat sel jenis ini tahu, simple squamous. Okay. Dan dekat sini ada podocyte. So podocyte tu dekat glomerulus nampak ni. Ni podocyte dia yang cling. Cling tu maksudnya melekat. Clings tu maksudnya melekat. Berpaut. Macam itulah maksud BM-nya. Lepas tu yang ni block any macromolecule that manage to escape from the from entering the lumen. So dia lah tukang tapiskan lagi. Okay, ni tak ada apa-apa. Ini bentuk capsule Bowman. Okay. Right, ni tak ada apa-apa. So ultrafiltration process, large molecule tak boleh. RBC dengan plasma protein tak boleh lalu kan. Okay. Lepas tu hasil tapisan tu kita namakan sebagai filtrate. So dalam penceritaan awak tu, awak cakap filtrate lah. Filtrate yang akanlah masuk DCT, aloh, diloh tu semua. Okay. Okay. Factors contribute, inilah high hydrostatic pressure. Kenapa ada hydrostatic pressure ni? Kan saya kata tadi, perbezaan diameter, afferent. Okay, afferent is larger than efferent. So maksudnya diameter tu bila kawasan dia, diameter dia besar, banyak boleh masuk. Tiba-tiba masuk yang sempit. So adalah yang terkeluar, macam tu tertumpah. Okay, so itulah hydrostatic pressure. Lepas tu highly coiled. Large, so highly coiled tu provide large surface area. Lepas tu great permeability of glomerulocapillary sebabkan yang simple squamous tadi tu. Okay. Dan dia ada many pores supaya banyak yang porous tadi tu kan, highly porous. So supaya banyak lagi boleh tertapis. Okay. So komposisi filtrate tu semua okay, blood plasma kecuali inilah yang dua benda tadi tu. So semua ini ada. Right. Okay. So ni kamu tengok balik nanti apa yang ada apa yang tak ada tu lah. Okay, so untuk proses ultrafiltration yang tadilah, okay, reabsorption pula adalah ni dan dia berlaku dekat sinilah PCT low, DCT, okay, tapi mainly in PCT. Okay, so reabsorption kiranya tadi yang dah tertapis tadi tu, okay, hasil tapisan tu akan dipulangkan balik ke dalam darah. Okay, so daripada darah masuk dalam nephron, daripada nephron masuk balik ke dalam darah. So all glucose and amino acid are reabsorbed by active transport. Reabsorb. Dipulangkan balik ke dalam darah. Kalau tadi by passive transport, ultrafiltration tu by passive transport. Kan? Yang ini adalah by active transport. Sebab kenapa? Yang dalam badan kita, dalam darah badan kita tu dah memang banyak. So dipaksa lagi, pulangkan lagi. Supaya dia tak nak dalam urine tu ada gula dan ada amino acid. Okay. So some ions are absorbed into peritubular capillaries by active transport. Ada jugalah air ion tertentu. Okay. Okay. So yang ni diffuse passively to maintain tak ada apa-apa. Anions pun. Untuk Cl ni kita kena pulangkan dalam darah. HCO3 ni pun kena pulangkan dalam darah. Sebab kenapa? Yang Cl minus ni kan untuk chloride shift. Kan salah satu fungsi dia kan. Yang HCO3 minus ni kan nak bawa gases exchange tu. So adalah kena pulangkan balik. Sebab ada tugas dia yang lain sebenarnya. Tu je. So ni dekat PCT is high. Water lah, water. Water diffuse out by osmosis. Okay. So untuk cuboidal, nampak ni structure of PCT. Simple cuboidal. Kalau tadi squamous kan, simple squamous. Okay, yang ini cuboidal. Kalau kamu ingat bentuk squamous tu kan dia macam lepeh tu yang. So ada yang selepeh. Lepas tu kalau kamu ingat ada yang cuboidal. Satu lagi tu if you still remember dia macam ni. So kalau untuk yang tadi
Yang untuk ultrafiltration tu yang simple squamous. Yang ini untuk reabsorption adalah simple cuboidal. Tahu, okay? Many microvilli, many mitochondria. Okay, kenapa kena mitochondria? Sebab nak active transport kan nak pulangkan balik semua. Kena active transport lah. Lepas tu secretion. Mainly dekat DCT dan CD. So kiranya secretion ni kan daripada darah dimasuk balik dalam nefron sebab nak buangkan yang mana yang memang betul-betul tak diperlukan. So simple cuboidal juga tapi tak ada microvilli. Okay. Sebab dia untuk secretion je lah. Dia tak ada pun nak kena increasekan surface area. Yeah. So dia hanya untuk pulangkan balik je lah. Tak semua benda yang perlu dipulangkan balik. Apa yang perlu dipulangkan balik? Inilah drugs. Ni pulangkan balik ke dalam nefron tau. Sebab tadi pulang balik ke dalam darah yang tadi. Ini balik dalam nefron. Sebab drugs memang kita tak perlukan. Alkohol, excess ions. Okay. So simple cuboidal tapi tak ada microvilli. So ingat tu So ni apa yang dipulangkan. So ni gambaran dia lah. Kamu tengok kat sini. Sini banyak dipulangkan balik. Glucose, amino acids, water, salt semua. Cl, HCO3 minus. So itu yang ingat yang tu lah. Okay. So untuk yang dekat DCT pula. Dia sebenarnya kalau awak tengok gambar ni macam agak confusing kan. Tadi kata secretion berlakunya masuk balik dalam nefron. Sebenarnya yang itu banyak. So yang reabsorption ada juga berlaku tapi jumlahnya tak banyak. Okay, yang banyaknya adalah inilah secretion. Okay, so K+, alkohol, drugs, uric acid, tu dipulangkan dalam nefron supaya nanti dia keluar ikut air kencing lah. Lepas tu kalau orang macam mabuk ke apa kan, driving, doktor pula, polis boleh check. Daripada air kencing tu ada alkohol tak? So kalau ada alkohol, dia memandu tu dalam pengaruh alkohol lah. So bahayalah. Macam tu. Okay. Ni gambaran dia. Cuma saya tak sentuh lagi dekat loop of Henle kan? Ni. So loop of Henle ni dia U-shape macam dah cakap dah kan. So dia ada descending dengan ascending. So D-low dengan aloh kan. Okay. So D-low tu ada thick and thin. Okay, yang ascending pun ada thin and thick lah juga. Right. So untuk descending tu, dia walaupun dia ada thick and thin tu, dia tak adalah dipengaruhi sangat. Sebab yang kat situ, water je yang akan keluar. Reabsorb. Okay, water sahaja yang akan reabsorb. Nampak tak dalam gambarnya? Water sahaja yang akan keluar masuk dalam darah. Okay. So sepanjang D-low ni D-low kan? D-low. So water yang keluar. Jadi kamu boleh bayangkan dekat yang ni nilai 1200 ni bermaksud dia sangat pekat. 1200 tu sangat pekat. Okay, sebab air banyak dah keluar. Jadi bila dia naik dekat aloh ni pula, okay, kamu nampak nilai dia semakin berkurang. Kenapa? Sebab air pula stay. Tapi yang ion tu pula, solute tu pula yang keluar. Iaitu lebih spesifik kita boleh letak NaCl minus lah. Na plus Cl minus yang keluar. NaCl. Tahu, okay. Permeable to salt, nampak? Permeable to salt. Okay, so ni tak ada apa-apa. NaCl. NaCl yang keluar dekat aloh tu. Tapi ingat, dekat aloh tu kan dia ada thin and thick, kan? Ni tak ada apa-apa. Ni sama je dia punya ulangan tu. Sekejap ada tak cerita pasal yang active transport, diffusion sahaja. Ni tak ada. Tak yalah, okey, tak apa. Dekat kawasan ni, aloh ni, kan dia ada thin and thick kan? Thin and thick. So yang dekat thin, ini thin. Ini pasif. Maksudnya yang NaCl tu, dia keluar secara pasif. Sebab memang dah tinggi kan konsentrasi dekat bawah ni. So dia akan keluar daripada high to low je lah. Okay. Yang kat atas ni pula dekat thick ni, dia akan keluar secara active transport. Sebab dekat luar dah tinggi sebenarnya. Daripada bawah ni tadi dah keluar banyak dah. Lepas tu dia paksa lagi keluar.
Okay. So ada dua kawasan yang berbeza, bermaksud ada dua cara transport yang berbeza. Tahu? Okay. So ingat tu. Okay. Ni tak ada dah. Cuma nak sebut inilah counter current. Counter current multiplier mechanism ni bermaksud, apa maksud counter current ni? Counter current ni maksudnya aliran yang bertentangan. Diluh turun bawah, aluh naik atas. Tu counter current. Okay. Multiplier ni pula maksud dia konsentrasi tu akan meningkat, makin lama makin meningkat. Contoh macam ni, bila kita dekat diluh ni kan, nampak tak konsentrasi ni? 40, 600, 900, meningkat, makin meningkat. Multiply. Okay. Yang aluh ni pula sama juga, dia menurun tapi secara mendadak lah, multiply lah. So menurun secara mendadak. Multiplier. Multiplier tu bukanlah bermaksud berganda banyak, tapi multiplier tu boleh menurun secara mendadak juga. Bukan membanyak saja. Okay, ada ke perkataan membanyak? Menambahlah. So itu maksud counter current multiplier mechanism tau. So kalau soalan tanya apa mekanisme yang diaplikasikan lah dekat nefron ni, itulah dia tau. Jangan kamu cakap negative feedback pula. So yang tadi tu yang dekat sana. Okay, ini counter current. Okay, counter current multiplier mechanism. Okay. Ni maksudlah counter current tu boleh tengok balik. Okay. So this one. Okay. So nak regulate body fluid berdasarkan water dengan Na+. Okay. Iaitu dipengaruhi oleh ADH lah. So apa yang berlaku sebenarnya bila kita haus, bila kita banyak kencing tu, apa sebenarnya berlaku dalam badan kita. So di sinilah awak boleh tahu. Awak belajar. So receptor, control center dengan effectors. Nampak tak berbeza dengan yang masa blood glucose tadi tu? Contoh macam reseptor untuk yang blood glucose, islets of Langerhans, yang beta cell, alpha cell. Yang control center ni pula sama juga, islets of Langerhans juga. So lain daripada ni, ini hypothalamus. So tengok, dalam pengawal aturan air, ini yang terlibat. Dalam pengawal aturan gula dalam darah yang tadi tu. Tahu, okay? So ni PPG, okay, pola tindak dengan DCT. Okay. So bila blood osmotic pressure tinggi, so osmoreceptor akan detect. So dia akan perubahan ni dia akan menyebabkan kita haus. So stimulate posterior pituitary gland. Ini kiranya bila awak kurang minum air lah. So kurang minum air ataupun banyak makan garam ke, high salt. Okay, so send impulse kepada PPG. PPG akan strike ke ADH. ADH akan pergi kepada collecting duct dan menyebabkan dua tempat ni akan reabsorb air lagi banyak. Kiranya reabsorb tu daripada mana? Daripada nephron kepada blood. Sebab dalam darah awak tu air kurang. Banyak dekat kamu punya nephron. Jadi kita nak ambil balik daripada nephron tu, pulangkan balik dalam darah. So inilah. So blood osmotic pressure akan menurun, di mana maksudnya water dah tinggi lah. So nanti bila water dah tinggi dalam darah, urine kita akan jadi pekat. Concentrated. Sebab air semua kita dah pulangkan dalam darah. Lepas tu air tu, bila kita kurang minum air kan, awak perasan, bila kita kurang minum air, bila kita kencing, air kencing kita warna kuning. Dah pekat. So sebabkan oleh inilah, dipulangkan air tu ke dalam darah. So yang ni pula bila blood osmotic rendah, maksudnya water tinggi lah, water high. So yang ini osmoreceptor akan detect, okay, posterior pituitary gland akan less secret ADH, tak payah dah lah nak reabsorb dah. So ni pun tak akan reabsorb water. So banyak air akan simpan dalam nephron, tinggal dalam nephron. Tak perlulah diambil serap balik sebab dalam darah pun dah cukup dah air. Okay, so air akan air berlebihan tu akan tersimpan dalam nephron dan akan keluar dalam urine. So urine kita akan jadi diluted. Lepas tu kalau kita banyak minum air kencing kita akan jadi warna jernih. Okay, so sebab itulah. So nanti dia akan keluar je sebagai air urine. Dah.
Okay, so kiranya untuk homeostasis ni awak kena faham dia punya konsep, lepas tu mekanisme yang terlibat, lepas tu pasal nephron, structure dia, proses yang berlaku setiap bahagian tu. Pasal apa lagi? Pasal ADH ni lah. Bila haus, apa yang berlaku. Ingat juga takutlah kan dia tanya pasal situasi. Contoh kalau sakit perut. So doktor bagi air garam. Untuk apa? Untuk nak cirit berit kan, kita cirit berit. So nak simpan balik air tu. Nak simpan balik air dalam badan supaya tak berlaku cirit berit dah. Macam aplikasi punya soalan lah. Kalau pergi pantai terminum air garam ke apa kan. So apa yang berlaku. Tahu. So takutlah ditanya pasal aplikasi. So kamu kena try to search lah soalan-soalan ke ataupun situasi-situasi yang berkaitan dengan ni lah. Okay? Lepas tu dah lah. Itu sahaja revision untuk ni